Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan 奉主耶稣圣名正道， untuk bersama-sama membangun iman kerohanian kita di dalam Tuhan. 能够建造我们在主里的信心。 Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita telah bersama-sama membahas dari kitab Ezra pasal yang ketiga. 亲爱的弟兄姐妹，我们前一段时间已经讨论到以斯拉记的第3章， Di mana di sana kita membahas tentang perletakan dasar bait suci. 在这里说到圣殿的根基。 Ya, kita telah bersama-sama belajar bahwa sesungguhnya meskipun umat pilihan membangun bait suci, 我们要一起学习，虽然都是选民建造圣殿， dengan jerih lelah mereka, dengan usaha mereka, 通过他们的辛勤劳苦， tetapi semuanya itu bukanlah semata-mata karena keperkasaan mereka. 但是一切不是单单的因为他们的强壮能力， Tetapi Roh Allah lah sesungguhnya yang memimpin pekerjaan pembangunan bait suci itu. 就是神的圣灵带领了他们，让他们能够建造圣殿。 Dan kita bisa melihat bagaimana dasar bait suci itu diletakkan di dasarnya yang semula. 我们也可以看到根基怎么放好。 Dan ini menjadi satu penggambaran bahwa sesungguhnya dasar bait suci itu harus diletakkan di atas Yesus Kristus. 这就是藐视了我们的根基要放在主耶稣里面。 Dan ketika membangun bait suci, pada saat itu ada berbagai macam generasi. 当建造圣殿，那时有几个时代， Ada generasi yang mungkin sudah pernah melihat bagaimana bait suci itu dulunya berdiri dan akhirnya dihancurkan. 可能有一些人都已经看过圣殿已经建造了，然后被破坏了。 Ada generasi yang belum pernah melihat bagaimana bait suci yang terdahulu. 也有一个时代之前没有看过之前的圣殿， Tapi ketika melihat dasar bait suci itu diletakkan, keduanya memiliki satu perasaan yang sama. 但是当根基放在一个地方，他们两者都拥有着统一的心， Yaitu bersama-sama bersukacita melihat bait suci itu bisa kembali dasarnya diletakkan. 欢乐的看到根基能够放在那个地方。 Dan pada hari ini kita bersama-sama melanjutkan di dalam pasal yang keempat. 那今天早上我们要继续讨论到第4章。 Jika kita melihat di dalam pasal yang keempat, 我们看第4章， ketika kita membacanya dengan seksama secara keseluruhan, 当我们仔细的读一下以斯拉记的第4章， kita akan mendapati pasal 4 ini seolah-olah berkontradiksi dengan pasal-pasal sebelumnya. 我们会发现第4章似乎与之前章节的事件相矛盾或相反。 Jika kita melihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, 如果我们看到第1到第3章， pada mulanya pembangunan bait Allah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. 起初神的殿建造过程顺利进行，没有任何问题。 Di dalam pasal 1 sampai yang ketiga kita seolah bisa melihat kuasa Tuhan begitu bekerja di dalam proses pembangunan itu. 第1章到第3章，我们仿佛展示了神在圣殿建造中的能力和作为。 Mulai dari Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. 从神感动了居鲁士王的心， Tuhan menggerakkan hati orang-orang asing di pembuangan untuk bisa mengizinkan orang Israel pulang kembali ke Yerusalem. 神也是感动了外邦人，让他们能够回到以色列建造圣殿。 Tuhan juga memperlengkapi umat pilihan untuk bisa membangun bait suci. 神也装备选民回去重建圣殿。 Tapi jika kita melihat di pasal yang keempat ini, 然而在第4章这里， seolah pekerjaan Tuhan itu tidak terlihat lagi. 我们似乎看不见或看不到神的工作了。 Ketika kita lihat pasal yang keempat, ketika raja mulai berganti raja, 当我们看到第4章，看到的是王位更替， mulai dari zaman Kores sampai Raja Artasasta, 从居鲁士王时代到亚达薛西王的时代， masa berganti masa, 时代变迁， Tuhan seolah tidak lagi menggerakkan hati raja pada saat itu.
但是看起来神并没有感动王的心， Bahkan seolah-olah raja dan orang-orang di sekitarnya pada saat itu berbalik menolak pembangunan bait Allah ini. 甚至当时的王和百姓都转而反对神的殿的建造。 Yang awalnya mendukung, mensupport pembangunan bait suci, tiba-tiba berbalik menolak. 起初支持建造神殿的，但是突然开始转而反对建造神的殿。 Mungkin kita berpikir, kenapa awalnya Tuhan itu menggerakkan hati raja, menggerakkan hati orang-orang asing untuk mendukung pembangunan bait suci, sekarang malah berbalik. 可能我们会想，为什么神似乎没有感动当时的王和百姓，允许建造神的殿呢？ Jika awalnya Tuhan bisa menggerakkan hati raja, bisa menggerakkan hati orang-orang sekitarnya, kenapa sekarang seolah Tuhan izinkan orang-orang di sekitarnya itu melawan pembangunan bait Allah? 如果起初神能感动居鲁士王和他周围的人，为什么他们这次反而要经历来自周围人的阻碍和反对呢？ Dari hal ini kita sesungguhnya belajar, saudari. 从这件事，我们可以学到一些东西。 Nah, ketika umat pilihan Tuhan sertai, 当神与选民同在， mereka bisa membangun bait Allah tanpa ada tantangan dan hambatan. 他们能够顺顺利利的建造神的殿。 Ketika Tuhan mendukung umat pilihan melalui orang-orang atau bangsa asing untuk membangun bait Allah. 当神支持他们建造神的殿时， Mereka begitu bersukacita. 他们非常欢乐。 Mungkin mereka berkata, Tuhan itu baik. 可能他们会说到：“哦，神的多的良善呢， Tuhan itu luar biasa. 神多么的奇妙。” Mungkin mereka berkata, saya mengasihi Tuhan. 可能他们会说：“我爱主， Saya mau bergiat segiat-giatnya untuk bekerja untuk Tuhan membangun bait suci. 我要尽心尽力为主而做。” Tapi ketika Tuhan menguji mereka, 但是当神试验他们时， ketika Tuhan mengizinkan mereka harus menghadapi tantangan, kesulitan di dalam proses pembangunan bait Allah itu, 当神允许他们面对一些阻碍， kita bisa melihat bagaimana ketulusan hati mereka di 我 hadapan 们 Tuhan. 可以看到他们的诚心如何。 Di dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang kedua 哈该书 sampai yang ketiga, kita lihat. Kitab Hagai pasal pertama ayat yang kedua sampai yang ketiga. 哈该书 Hagai pasal pertama ayat yang kedua sampai yang ketiga. 哈该书1章2节到3节。 Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Ayat yang keempat. 第4节， Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Dari tantangan yang mereka hadapi, 从他们所面对的挑战， kita bisa melihat ketulusan hati mereka di hadapan Tuhan. 我们可以看到他们在主里面的心。 Apakah mereka benar-benar mencintai Tuhan, ingin bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan? 他们是否真正的要为主而做呢？ Ternyata sesungguhnya tidak demikian. 原来不是如此。 Ketika tantangan itu ada, 当挑战面临时， mereka berhenti membangun Amen. bait Allah. 停止建造mereka 神殿， malah mengurus urusan mereka sendiri. 他们反而做自己的事， Mereka membangun rumah mereka sendiri, mereka mengabaikan bait Allah. 他们建自己的房屋，他们忽略了神的殿。 Ini sama seperti halnya ketika kita pada hari ini. 跟我们今天一样， Seorang akan terlihat ketulusan hatinya. 一个人我们可以看到他的诚心， Apakah mengasihi kita atau tidak? 是否爱我们与否， Di saat kita itu sudah tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang itu. 就是当我们无能为力的给他任何东西， Di saat kita sudah tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang tersebut. 当我们没有不能给予他任何用处， Di saat kita sudah tidak bisa lagi memberikan bantuan apa-apa kepada orang tersebut. 当我们不能帮到任何问题， Ketika kita bisa memberikan banyak manfaat, memberikan bantuan, mungkin orang-orang akan menyanjung-nyanjung kita. 如果我们还能够给他一些好处，可能别人会称赞我们，崇拜我们， Mereka akan memuji-muji kita, mengagumi kita. 他们称赞我们，钦佩我们。
Mereka akan berkata, saya sahabat Anda. 他们会说：“哦，我就是你的好朋友。” Tapi ketika kita mungkin dalam posisi tidak bisa memberikan apa-apa, 但是当我们一无所有的时候， tidak bisa lagi memberikan manfaat apa-apa, 不能给别人任何用处， kita akan melihat ketulusan hati mereka. 我们会看到他们的诚心如 Apakah 何， mereka benar-benar sungguh menganggap kita sebagai sahabatnya? 他们是否真正的认为我们是他们的好朋友呢？ Demikian juga dengan umat pilihan. 选民也是如此。 Ketika Tuhan memberikan manfaat kepada mereka, Tuhan menyertai proses pekerjaan pembangunan bait suci 当 itu. 神与他们同在，帮助他们，支持他们建造神殿的时候， Mereka berkata, saya mau bekerja segiat-giatnya untuk membangun bait suci ini. 他们又说到：“我会尽心竭力，为主而做事。” Tapi ketika Tuhan seolah menguji hati mereka, Tuhan izinkan tantangan terjadi dalam 但是当神试验他们的心，神让挑战面临了他们， mereka berkata belum tiba waktunya untuk 他们 membangun 会 bait 说 Allah. 到时候还没有到。 Inilah sesungguhnya ketulusan hati mereka dilihat, saudara-saudari. 这就是我们可以看到他们的诚心如何。 Ini menjadi satu perenungan bagi kita 这就是当我们的今天的思考， di dalam kehidupan kita bergereja. 在教会的生活中， Ketika Tuhan berkati kita, 当主耶稣当神祝福我们时， kita bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. 我们为主而尽力。 Tapi ketika Tuhan izinkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, 但是当神允许困难临到我们的生活中时， disitulah sesungguhnya ketulusan hati kita akan terlihat di hadapan Tuhan. 我们的本性就会在那里显现。 Apakah kita tetap benar-benar mengasihi Tuhan? 我们是否真正爱神呢？ Ketika kita mengasihi Tuhan, keadaan apapun yang kita alami, kita akan berkata mengasihi Tuhan, kita akan tetap giat untuk Tuhan. 当我们爱神时，那么无论我们经历什么情况，都不应改变我们对神的感觉。 Demikian juga di dalam kehidupan pelayanan kita, saudari. 在侍奉主的时候也是如此。 Ketika Tuhan menyertai pelayanan kita, 当神与我们的圣工同在时， seolah-olah pelayanan kita membuahkan hasil. 似乎好像我们能够结出果子， Kita akan berapi-api. 我们会拥有热心如火。 Kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya mau bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. 我们会说：“我爱主，我想要为主建造教会。” Tapi bagaimana jika Tuhan izinkan kesulitan ada di tengah pelayanan kita? 但是如果神允许困难挑战出现在我们的圣工中， Ketika kita sudah menginjil, 当我们已经传福音时， tapi tidak ada satupun orang yang percaya kepada 但是 kita. 没有任何人能够相信主， Tidak ada hasilnya. 没有果效， Tidak ada satupun orang yang kita ajak datang ke gereja. 没有一个被邀请的人来到教会。 Apakah kita tetap mau bekerja untuk Tuhan? 我们是否坚持要为主而尽力做事 Atau 呢？ kita berkata, saya sudah lelah, saya tidak mau lagi bekerja untuk Tuhan. Tidak ada hasilnya. 还是我们会说算了吧，不要了吧，我已经尽心尽力，但是没有任何果效。 Ketika kita sudah berusaha mengorbankan tenaga, ide kita, 当我们已经努力付出了精力、想法， ketika kita sudah bersusah payah memikirkan mungkin program-program untuk gereja, 当我们已经辛辛苦苦的帮教会想一些办法， tapi ketika program itu dijalankan seolah tidak ada dampak yang signifikan untuk gereja. 但是当这个节目进行的时候，好像没有任何非常好的那个代价。 Tuhan izinkan ada tantangan di dalamnya. 神允许挑战在我们生活中显现。 Apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan, bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan? 我们是否还愿意为神的热心的工作吗？ Atau pada akhirnya kita akhirnya patah semangat, saudara? 还是我们会灰心丧气？ Ketika ide kita ataupun gagasan kita seolah tidak dihargai atau tidak didengar. 当我们的想法没有被人家称赞时， Apakah kita mau tetap bekerja bergiat untuk Tuhan? 我们是否还要再继续为主而尽力做工呢？ Atau akhirnya kita patah semangat dan akhirnya lebih baik saya urus urusan saya pribadi saja. 还是不要了，我做我自己的私事好了。 Saya bekerja segiat-giatnya di rumah Tuhan,
我在主的店里面努力的工作， semua usaha saya tidak ada hasilnya. 一切的劳碌没有白白的， Lebih baik saya urus urusan saya pribadi. 我还不如做自己的私事。 Hati-hati saudari, kita seperti umat pilihan pada waktu itu. 又非常小心，我们就是像当时的选民一样。 Ketika Tuhan izinkan tantangan itu ada di dalam tengah-tengah kehidupan mereka. 当神允许挑战面临他们的生活中时， Mereka menjadi berbalik dan patah semangat. 他们反而转神而丧气。 Seharusnya ini menjadi satu peringatan bagi kita. 这应该提醒了我们， Jangan kiranya hal ini juga terjadi di dalam kehidupan. 不要发生在我们的生活中。 Lalu yang berikutnya, 接下来， mengapa pembangunan Bait Allah ini bisa terhenti? 为什么建造神的圣殿能够停止呢？ Kita lihat di kitab Ezra pasal yang keempat. 我们看《以斯拉记》4章， Ezra pasal yang keempat ayat yang kedua. 《以斯拉记》4章2节。 Ezra pasal 4 ayat yang kedua, di sini dikatakan, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Jadi kita melihat dari ayat ini ada orang-orang yang ingin turut membangun pembangunan Bait Suci. 从这个经文我们可以看到，有一些人也要一起同心建造神的殿。 Mereka ini adalah lawan daripada orang Yehuda. 他们就是犹大的敌人， Mereka adalah lawan daripada umat pilihan. 他们就是选民的敌人。 Mereka mendengar Bait Allah sudah dibangun, mereka mendekati Zerubabel. 他们听到神殿已经建造好了，他们就靠近了王。 Mereka berkata, saya sama seperti umat pilihan, saya juga mau membangun Bait Allah. 他们就会说，我也是跟他们选民一样，我们也要建造神殿。 Tapi apakah benar mereka itu adalah sama seperti umat 他 pilihan? 们是否跟选民一样的呢？ Sesungguhnya mereka memang dahulu adalah umat Allah. 实际上他们曾经是神的子民， Mereka adalah orang-orang dari kerajaan Israel Utara. 他们是来自北国以色列的人。 Namun ketika Raja Asyur pada akhirnya menyerang kerajaan Israel Utara, 当亚述王打败了北部的以色列国， akhirnya ada orang-orang atau bangsa asing yang turut bercampur di sana. 结果有一些外邦民族和人来他们那里，然后混杂了， Sehingga kehidupan mereka sudah tidak murni lagi, mereka bercampur dengan bangsa asing. 所以他们的生活已经不纯正了，他们跟外邦人混杂了。 Maka di satu sisi mereka itu menyembah Allah. 一方面，他们仍然向主敬拜主， Tapi di sisi lain mereka juga menyembah dewa-dewa asing. 但是另一方面，他们生活仍然还是拜着偶像。 Nah, bagaimana respon Zerubabel melihat hal ini? 所罗巴伯对此事的反应如何呢？ Kita lihat ayat yang ketiga. 我们看第3节， Di sini dikatakan, 在这里说到， tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel. Seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Kita bisa melihat Zerubabel berkata tegas, 我们可以看到所罗巴伯非常的明确的跟他们说话， kami sendirilah yang akan membangun Bait Allah. 我们自己亲自会建造神殿。 Mengapa Zerubabel berkata seperti ini? 为什么所罗巴伯会这么说呢？ Mengapa Zerubabel menolak orang-orang yang ingin membangun Bait Suci itu? 为什么所罗巴伯拒绝那些有建造神殿的人呢？ Karena Zerubabel memahami 所罗巴伯明白， untuk membangun Bait Allah
itu bukan sekedar seperti proyek membangun sebuah bangunan. 建造神的殿不仅仅是一个建筑项目而已。 Semakin banyak yang terlibat dalam pembangunan bait Allah, 参与建造工程的人越多， maka semakin cepat selesai proses pembangunannya. 完成的越快。 Makin juga cepat selesai, mungkin gedung itu makin semakin megah terbangun. 如果想快也完成，那个神殿会更加浩大。 Tapi Zerubabel mengerti 说了爸爸明白， bahwa Tuhan tidak tertarik pada seberapa banyak orang yang ikut membangun bait suci itu. 神感讯息的并不是有多少人想参与建造圣殿， Bukan seberapa cepat pekerjaan itu selesai, 也不是圣殿建造工程多快完成， tapi bagaimana dari pembangunan bait Allah itu 而是圣殿的建造 iman kerohanian umat pilihan bisa terbangun atau tidak. 如何能建立选民属灵的信仰。 Nah, Zerubabel memikirkan apa dampaknya jika melibatkan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan ini. 所罗巴伯也考虑过，如果让那些人参与圣殿建造，会有什么影响呢？ Mungkin bait Allah akan lebih cepat selesai karena banyak yang terlibat dalam pembangunan. 应该圣殿会更快的完成，因为有许多人参与工程。 Tapi iman kerohanian umat pilihan tidak akan terbangun di dalamnya. 但是选民的属灵信仰没有建立起来， Bahkan juga bisa hancur oleh pengaruh orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. 甚至因受那些不忠于神之人的影响而毁坏。 Nah, demikian juga ini jadi sebuah perenungan bagi kita pada hari ini, saudara. 这就是当我们应该思考的地方。 Di dalam kehidupan kita bergereja, 在教会的生活中， dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, 当我们做圣工时， sesungguhnya apa yang kita kejar? 我们到底追求的是什么？ Contoh, 例如 di dalam pembangunan gedung gereja, 在建造教会时， tentu bukan hanya sekedar yang penting gedung gereja itu bisa dengan megah terbangun, 当然不仅仅是教会快速建成就好了， bisa dengan cepat terbangun. 能够很快的完成， Bukan hanya sekedar itu. 不单单如此。 Tapi apakah di dalam proses itu 但是在过程中， ada kesatuan hati untuk berdoa di antara saudara seiman? 是否有合意的一起祷告在主内？ Apakah di dalam proses itu 是否在那些过程， apakah ada pengalaman atau iman yang bertumbuh di antara saudara seiman? 是否有经历或者信仰能够成长的呢？ Jika gedung itu megah terbangun, cepat selesai, tapi tidak ada iman yang bertumbuh, tidak ada jemaat yang terbangun, 如 apa 果 artinya? 教会很快的建出来，但是属灵的信仰没有建造起来， Bagi Tuhan yang bernilai bukan sebatas seberapa megah gedung itu bisa terbangun, 在神的眼里，不是因为建筑有多么的 tapi 盛大， seberapa banyak iman kerohanian dari umat yang bisa terbangun di dalam proses pembangunan itu. 但是在过程中，子民的属灵信仰怎么建造起来的呢？ Ketika pembangunan gedung DP Cawang, 当昭汪教会建造的时候， mungkin kita seringkali setelah ibadah Sabat atau ibadah yang lainnya, 可能我们安息日聚会结束之后，或者别的聚会的时候， kita sering mendengar pokok doa untuk pembangunan gedung DP Cawang. 我们也是常常听到我们在建造昭汪分教会。 Kita juga sering mendengarkan presentasi daripada pengurus mengenai proses pembangunan gedung DP Cawang ini. 我们也常常听到有一些负责人为昭汪教会而展示给我们看。 Nah, untuk apa hal ini masuk ke dalam pokok doa? 那为什么这要列入我们的祷告事项呢？ Untuk apa ya para pengurus mempresentasikan hal itu di depan kita semua? 为什么负责人要在我们前面当中显明出来啊，展示出来呢？ Supaya gedung itu bisa dengan akhirnya bisa lebih cepat atau bisa terbangun dengan megah? 是希望建造教会能够更快的完成，或者盛大的完成的呢？ Tentu supaya kita semua bisa bersatu hati di dalamnya
却是要让我们每一个人能够同心合意在里面， supaya kita semua bisa bersama-sama bersatu hati di dalam proses pembangunan itu. 让我们每一个人都能够合一在建造圣殿的时候， Supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam proses pembangunan itu. 让我们的信仰在建造圣殿的过程中能够成长。 Inilah sesungguhnya yang bernilai di hadapan Tuhan. 这就是在神里面有价值的部分， Yaitu adalah bagaimana ada kesatuan hati daripada jemaat, ada kebangunan rohani daripada jemaat di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di gereja. 会中能够合一，在教会有什么活动，我们能够同心合意而做。 Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan atau pekerjaan yang lainnya, saudari. 同样，对于教会的每一项工作或者活动一样， Apakah yang terpenting adalah hasilnya? 是否果效最重要的呢？ Jika sekedar hasil, namun tidak ada kebangunan rohani di dalam pekerjaan pelayanan itu, apa artinya? 如果 saudari? 单单的果效，但是没有建造我们属灵的信仰，有什么意义的呢？ Karena bagi Tuhan, untuk membuat pekerjaan rumah Tuhan berhasil itu sangat mudah. 因为对神而言，让我们的侍奉成功是轻而易举的。 Tuhan bisa pakai bangsa yang tidak mengenal Allah, Tuhan bisa pakai raja yang tidak mengenal Allah untuk membuat pekerjaan Tuhan berhasil. 神可以利用不认识他的人，可以利用那些王能够建造他的圣殿。 Tapi yang terpenting dari peristiwa yang kita baca ini ternyata bukan hasilnya. 但是重要的不只是结果而已。 Ketika Tuhan izinkan pembangunan itu terhenti, Tuhan ingin ada proses pertumbuhan rohani di dalamnya. 当神允许建造圣殿停止的时候，神想要有一些过程在内。 Demikian juga di dalam kehidupan kita hendaknya di dalam setiap pekerjaan apapun yang dilakukan di dalam rumah Tuhan. 在我们的生活中也是如此，我们不管做什么圣工， Kita melihat ke dalam diri kita apakah semuanya itu membuat iman kerohanian kita terbangun. 我们要看自己，我们做了圣工之后，我们的属灵信仰是否能够建造起来的呢？ Hasil atau tidak berhasil itu ada di tangan Tuhan. Iman kerohanian terbangun atau tidak kita yang menentukan. 成功与否是在神手掌，但是我们的信仰能够建立起来，那是由我们而定。 Ini yang kedua. 这是第二点。 Lalu yang berikutnya, mengapa pembangunan itu bisa terhenti? 接下来，为什么建造圣殿能够停止的呢？ Kita lihat dalam kitab Ezra pasal 4. 我们看以斯拉记4章， Ezra pasal yang keempat. 以斯拉记4章 Kita lihat dari ayat yang keempat sampai yang ke-23. 第4节到23节。 Ezra pasal 4 ayat yang keempat sampai 23. Di sini kita bisa melihat. 在这里我们可以看到， Mulai dari ayat yang keempat kita bisa melihat orang-orang atau lawan daripada umat pilihan itu melemahkan semangat daripada umat pilihan. 从第4节我们可以看到，那些敌人在建造的时候，使他们的手发软。 Kita lihat ayat yang kelima bagaimana mulai dari zaman Raja Kores sampai Darius, mereka itu menyogok para penasihat untuk menggagalkan rencana pembangunan Bait Allah. 我们看第5节，从波斯王居鲁士年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买了某事。 Ayat yang ke-6 kita bisa melihat orang-orang di sekitar mereka menulis surat tuduhan kepada umat pilihan. 第6节我们看到，他们选民写了一封信给他们。 Di ayat yang ke-7 sampai yang ke-16 kita bisa melihat orang-orang pada saat itu menuliskan surat tuduhan yang lebih jahat lagi. 第7到16节我们可以看到，他们写了更残暴的一些消息。 Mereka berkata bahwa kota Yerusalem adalah kota yang durhaka, kota yang jahat. 他们说到耶路撒冷是非常的残暴的一个恶劣的一个城市。 Di ayat yang ke-17 sampai yang ke-22 kita bisa melihat respon jawaban daripada Raja Artasasta. 第17到22节我们可以看到亚达薛西王怎么答复他们。 Dan kita lihat akhirnya raja setuju dengan tuduhan itu. 最终王也是同意那些他们所说的话。 Dan akhirnya di ayat yang ke-23 ketika kita melihat raja setuju dengan tuduhan mereka,
Mereka menganiaya umat pilihan dengan lebih keras lagi. 第23节我们可以看到，我们说到，亚达薛西王的大复后，他们便更加残暴的迫害选民。 Mengapa hal ini bisa terjadi, saudari? 为什么会发生这件事的呢？ Kalau kita melihat karena sikap tegas daripada Zerubabel. 因为所罗巴伯对不义之事态度坚决， Karena sikap tegas daripada Zerubabel kepada orang-orang yang bercampur dengan hal-hal yang tidak setia ini. 因此有一些人跟不忠诚的人混在一起。 Tindakan tegas kepada Zerubabel kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka sama seperti umat pilihan ini. 所罗巴伯很坚决地告诉他们，他们跟他们不同。 Karena Zerubabel tidak ingin ada ketidakbenaran masuk ke tengah umat-umat pilihan, 因为所罗 maka penganiayaan itu terjadi. 因为所罗巴伯不想有不义之事进入了选民中间，所以迫害就发生了。 Kalau Zerubabel tidak bertindak seperti itu, tidak akan ada penganiayaan. 如果所罗巴伯没有这么做，没有破坏， Ini menjadi satu perenungan bagi kita. 这就是当我们今天的思考。 Inilah tantangan yang harus dihadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam gereja Tuhan. 这就是教会生活中必须面对的挑战。 Di satu sisi, ya gereja pasti akan terus berpegang kepada kebenaran. 一方面，教会必定会持守真理。 Namun ketika berpegang pada kebenaran, pasti ada sebuah tantangan di dalamnya. 但持守真理的时候，就必定会有挑战。 Dan ini juga yang dialami dengan gereja mula-mula, gereja rasul-rasul. 当时使徒的一些教会所面临的事， Ketika mereka berpegang kepada kebenaran, 当他们持守真理时， kita bisa melihat ada penganiayaan di tengah-tengah mereka. 我们可以看到在他们中间有逼迫。 Ketika Rasul Paulus, contohnya kita lihat dia berpegang kepada kebenaran, Rasul Paulus pun dianiaya pada saat itu. 当保罗使徒持守真理时，他也是遭受了迫害。 Penganiayaan itu terjadi karena mereka mau berpegang kepada iman dan kebenaran. 那迫害的发生是因为他们愿意持守真理。 Jika tidak mempertahankan iman, ya tidak akan dianiaya. 如果不持守信仰和真理，就不会受到迫害。 Ketika kita memutuskan ikut Tuhan, 当我们决定要跟从主的时候， apakah kita juga mau mempertahankan iman kita di tengah keadaan dunia ini? 我们是否在世上愿意持守我们的信仰呢？ Karena ketika kita masuk ke dalam gereja Tuhan, kita akan menemukan banyak hal atau ketetapan perintah Tuhan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan manusia. 因为当我们进入了神的殿，我们会发现有许多跟人类所做的一些律法等等不同。 Ketika kita harus berbeda dengan mereka, 当我们要跟他们不同时， ketika kita harus memegang hari Sabat, 我们要受安息日。 ketika kita harus menjaga kekudusan, 当我们要保持圣洁， ketika kita harus setia kepada pasangan dan tidak boleh bercerai, 当我们要对我们的伴侣忠诚，也不可以离婚时， di saat orang-orang di luar sana tidak pernah mempermasalahkan hal itu. 而外邦人从来没有把这个当一回事。 Apakah kita tetap mau berpegang kepada iman 我 kita? 们是否仍然愿意持守？ Mungkin ketika kita berpegang pada iman kita, orang-orang sekitar kita akan memandang kita lain. 当我们持守神的真理的时候，可能别人会看到我们跟别人不同， Atau bahkan menghakimi kita. 甚至审判了我们。 Tapi janganlah kita menjadi malu dan akhirnya kita menjadi sama seperti mereka. 但是他们不要觉得羞愧，然后变成跟他们一样。 Tapi hendaklah kita tetap berpegang kepada iman. 但是我们要保持我们的信仰。 Pada saat itu pun ketika mereka berpegang kepada kebenaran, mereka harus dianiaya. 当他们保持他们的信仰，他们也是受到了迫害。 Ini yang ketiga. 这第三点。 Lalu yang terakhir kita melihat 最后我们看， apa yang menyebabkan kerjaan atau pembangunan Bait Allah ini terhenti. 为什么建造神殿停止的呢？
Kita lihat Ezra pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24. 我们看以斯拉记4章23到24节。 Ezra pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan kepada Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu untuk menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia. Jadi kita melihat ayat yang ke-23 sampai 24. 我们看第23到24节。 Kita bisa melihat akhirnya mereka berhenti untuk melakukan pekerjaan bait Allah ini. 最终他们停止做神的工作了。 Pada awalnya mereka begitu bergiat. 一开始他们非常的热心， Namun karena ada tantangan, ada tuduhan, ada permasalahan, ada penganiayaan, 但是后来有挑战，有一些迫害等等， pada akhirnya pekerjaan bait Allah ini terhenti. 最终他们停止了做神的工， Terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Raja Darius. 直到第2年王的时候， Ini bukan waktu yang sebentar. 这不是短短的一段时间， Mungkin belasan tahun atau puluhan tahun 可 mereka 能berhenti. 十几年或者几十年停止。 Dan akhirnya kita lihat di kitab Hagai mereka nyaman dengan kondisi itu. 最终我们看到在哈该书，他们觉得这种情况让他们很舒服。 Mereka berkata belum tiba waktunya untuk membangun bait 他 Allah. 们说建造神的殿不是时候， Mereka lebih mementingkan rumah mereka 他们还dibandingkan bait Allah. 觉得自己的私事比建造神的殿更重要。 Nah ini sama saudara-saudari dengan kita ya. 这跟我们现在一样， Di dalam kehidupan kita bergereja, 在教会的生活中， hendaknya kita juga tetap harus selalu menjaga semangat pelayanan kita. 我们也要保持我们对神圣工的热心。 Jangan sampai tantangan atau permasalahan dalam kehidupan kita itu berhenti untuk bergiat melakukan pekerjaan di rumah Tuhan. 不要让我们因为我们面对了一些问题，我们停止在神的殿工作。 Kalau sekalinya kita sudah berhenti, 因为一旦我们停止， untuk memulai lagi itu satu hal yang sangat sulit. 重新开始就非常的难。 Sama seperti kita kalau punya kebiasaan baik, 跟我们的好习惯一样， kita suka berolahraga pagi, 我们可能是早上喜欢做早操， kita hidup sehat, 我们有健康的生活， tapi satu kali kita berhenti untuk berolahraga. 但是停止锻炼身体之后， Mungkin kita akan sulit untuk memulai lagi kebiasaan yang baik itu. 可能再重新开始锻炼身体的好习惯变得非常的困难， Karena kita sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk yang kita lakukan. 因为我们已经习惯养成我们的坏习惯了。 Untuk mau hidup sehat lagi itu susahnya bukan main. 再重新要健康的生活，非常的难。 Ini juga terjadi kepada umat pilihan, saudari. 选民所面对的事也是如此。 Awalnya mereka bergiat, 一开始他们非常的热心， tapi sekalinya mereka berhenti 但是一旦停止， untuk mulai lagi itu satu hal yang susahnya bukan main. 再重新开始建造，那非常的难。 Bahkan Tuhan sampai mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan mereka supaya mereka mulai lagi pekerjaan 甚 pembangunan 至 Allah. 神派了哈该先知，让他们再重新开始建造圣殿。 Ketika kita melayani Tuhan, 当我们侍奉主时， ketika kita bergiat, jangan sekali-kali kita berhenti untuk bergiat. 我们千万不要停止侍奉主， Karena untuk memulainya lagi, 因为要再重新开始， kita akan sulit untuk Amen. memulainya. 非常的难。 Ketika kita melayani bergiat di rumah Tuhan, 当我们在教会热心侍奉主， kita mengalami kekecewaan. 我们觉得失望，
kita mengalami banyak tantangan di dalam pelayanan kita. 我们在侍奉的过程中面临了许多的挑战， Jangan sekali-kali kita memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan Tuhan. 千万不要停止做圣工， Karena untuk memulainya lagi, 因为在重新要开始， mungkin kita akan kesulitan, saudari. 我们可能会面对一些 Mungkin kita 困难， akan menemukan berbagai macam alasan bagi kita untuk tidak memulai lagi. 我们可能会找出许多的理由，让我们不要再重新开始。 Iblis bisa memakai kesempatan itu untuk menjerat iman kita. 魔鬼可以利用这个机会，让我们的信仰降低。 Yang awalnya kita bergiat, pada akhirnya kita mulai untuk malas untuk maju lagi. 一开始我们很热心的侍奉，但是最后我们懒得再继续往前走 Dan akhirnya pekerjaan di rumah Tuhan bisa terhenti. 结果圣工教会里的圣工能够停止。 Tapi hendaknya kita harus tetap semangat dan bergiat dan jangan padamkan roh kita di dalam pelayanan Tuhan. 但是我们应该尽力的，我们要热心的侍奉主，不要把它灭掉。 Nah, inilah yang bisa kita sama-sama pelajari dari kitab Ezra pasal yang keempat. 这就是我们在以斯拉记能够学到的地方。 Ezra pasal yang keempat ini seperti berkontradiksi dengan pasal yang pertama sampai yang ketiga. 第4章好像是跟第1章到第3章相反。 Seolah-olah pasal pertama sampai ketiga Tuhan menyertai umat pilihan, tapi di pasal keempat ini semuanya berbalik. 看来第1章到第3章神与他们同在，但是第4章一切都是相反。 Tuhan lakukan ini karena Tuhan ingin melihat ketulusan hati mereka ketika bekerja untuk Tuhan. 神做这一切，要看他们对神的信，对侍奉中的信如何。 Dan kita bisa melihat ada orang-orang asing yang ingin turut membangun bait Allah. 我们也可以看到，有许多外邦人也要一起建造神的殿。 Zerubabel tidak mengizinkan mereka ikut membangun bait Allah. 所罗巴伯不允许他们一起建造神殿。 Karena bagi Zerubabel, proses pembangunan bait Allah bukan seperti membangun sebuah bangunan. 因为所罗巴伯认为，建造神的殿不是像我们建普通的建筑一样， Semakin banyak yang terlibat, semakin cepat selesai. 越多人参与，越快完成。 Tapi yang terpenting adalah bukan itu. 但是最重要不是这一点。 Apakah dari pembangunan itu ada iman kerohanian dari umat pilihan yang bisa terbangun di 在 dalam? 建造神殿的时候，是否选民的信仰能够成长的呢？ Dan mereka juga menghadapi tuduhan dan larangan pembangunan bait suci. 他们也面对了一些申诉，还有让他们停工。 Ketika berpegang kepada kebenaran, maka akan ada tantangan yang akan dihadapi. 当我们持守真理的时候，我们会面临了许多的挑战。 Dan akhirnya pekerjaan bait Allah ini terhenti. 结果，神殿的工停止， Karena mereka memutuskan untuk berhenti bekerja membangun bait Allah.因为 Untuk 他们 memulainya lagi bukan satu hal yang mudah. 因为他们决定要停止建造神殿，再重新开始继续，就非常难。 Sehingga pekerjaan pembangunan bait suci terhenti puluhan tahun lamanya. 因此，建造神殿停止了几十年。 Kiranya firman Tuhan boleh membangun iman kita. 愿神的真理能够建造我们的信心， Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. 一切荣耀归于神。 Amin. 阿门。